على نبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرتي الشيخ داود الفطاني وإمام الغزالي شاء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan adapun asal yang ketiga pada menyatakan barang yang dijanjikan pada akhirat daripada balasan, maka kami sebutkan demikian itu akan kelakuan yang 5: mati dan kubur dan kiamat dan syurga dan neraka, dan barang yang pada tiap-tiap maqam daripada kebinasaan bagi orang yang taat dan orang yang maksiat, orang yang taksir dan orang yang mujtahid. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi berkaitan dengan aqabatul bawa'is. Bawa'is ni faktor-faktor yang membangkitkan semangat kita untuk buat taat, yang mendorong kita menjauhi maksiat, iaitu khauf dan raja. Jadi Imam Ghazali dah hurai dengan hujah-hujah Quran dan sebagainya betapa penting kita memiliki sifat khauf dan raja supaya kita boleh istiqamah dalam melakukan taat dan istiqamah menolak maksiat. Jadi di ujung perbicaraan beliau ini, iaitu beliau membawa beberapa perkara untuk kita renung dan kita perhati supaya dengan ini membangkitkan semangat kita untuk buat taat dan meninggalkan maksiat. Yang pertama yang telah kita sebut sebelum ni, iaitu ayat-ayat Quran yang banyak dikemukakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Firman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi yang boleh membangkitkan semangat kita untuk beramal dan menjauhi maksiat. Yang kedua, Imam Ghazali telah bawa bagaimana muamalah Allah Ta'ala, apa yang Allah lakukan kepada hamba-hamba dia yang soleh, yang buat maksiat. Banyak cerita-cerita dibawa kepada kita di kalangan para rasul. Kalau kita ingat bagaimana Nabi SAW, baginda kata, pada satu hari aku melihat Jibril alaihissalam bergayut di kelambu Kaabah sambil menyerit dan bertempit dengan suara yang keras. Ya Allah Tuanku, jangan kau ubah nama aku, jangan kau ubah rupa aku. Merujuk kepada Azazil, seorang malaikat Allah yang kuat ibadat, penghulu malaikat 80,000 tahun, tapi melakukan satu makna kata kesalahan, maka Allah laknat sampai bila-bila. Cerita-cerita ni menakutkan kita. Teguran-teguran Allah kepada Nabi-Nabi Nuh, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita-cerita ni. Kalau Nabi pun kena tegur, malaikat yang begitu dekat dengan Allah pun kena laknat, kita takut bimbang. Ini masuk faktor yang ketiga.
Pertama ya Quran hadis, yang kedua muamalah Tuhan dengan hamba-hamba dia, dan yang ketiga asal yang ketiga pada menyatakan barang yang dijanjikan pada akhirat. Ingat akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Kita akan mati, jumpa kubur, padang mahsyar, titian siratal mustaqim. Ingat ni semua tuan-tuan sekalian, menyebabkan kita sentiasa takut pada Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iaitu daripada balasan. Di akhirat ni ada balasan dia. Balasan baik atau balasan jahat. Seperti mana yang Allah sebut dalam Quran. Ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kita baca Yasin malam Jumaat ayat 12. Inna nahnu, sesungguhnya kami, kata Allah, nuhyil mauta, kami akan menghidupkan hamba-hamba kami yang dah mati. Bukan mati tu habis cerita dah, kita akan dihidupkan balik. Wa naktubu ma qaddamu, dan kamu tulis apa yang telah kamu lakukan semasa hidup dulu, baik atau buruk, semua ditulis. Dosa atau pahala, baik atau buruk, akan dibalas. Ma qaddamu, Allah juga catat ma qaddamu, apa yang telah kamu lakukan, wa asarahum, apa yang kamu tinggalkan. Kita mati tapi kita tinggal, baik atau buruk. Kalau kita mati meninggalkan benda baik, alhamdulillah lah. Apa dia? Ilmun yantafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Kita boleh baca Quran, kita ajak tepi-tepi rumah kita tu budak-budak mengaji Quran, ikhra' ke apa ke. Kita mati tapi kita tinggal ilmu kat orang ni. Ilmun yantafa'u bih. Sadaqatun jariyatun, kita tinggalkan sedekah jariah. Buat masjid, buat sekolah, buat tahfiz, buat pondok. Kita tinggal kesan yang baik. Harta kita tu dimanfaatkan oleh orang hidup. Sadaqatun jariyatun, Nabi kata sedekah jariah, sedekah yang mengalir pahala tu pergi ke kubur kita. Wa waladun salihun la yad'u lah, kita meninggalkan anak-anak yang soleh yang berdoa untuk kita. Walaupun kita dah mati, tapi kita tinggal anak soleh. Atau kita tinggal apa? Tinggal baik ke buruk? Semua ni kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua tersimpan di Lauhul Mahfuz, tercatat dengan rapi, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kesan baik atau kesan buruk yang kita tinggalkan. Ingat tu. Bukan habis sini dah. Semua akan ditulis, dicatat, dibalas. Maka kami sebutkan demikian itu akan kelakuan yang 5. Berkaitan dengan persoalan akhirat ni ada 5 perkara Imam Ghazali nak sebut. Mudah-mudahan dengan 5 perkara ni tuan-tuan membangkitkan satu kebimbangan, ketakutan kepada kita untuk buat benda pelik-pelik. Membangkitkan semangat kepada kita untuk buat taat. Mudah-mudahan. Apa 5 perkara tu? Pertama, mati. Mati senanglah sebut tuan-tuan, tapi sakit. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian tu sakit, kata Nabi. Sakarat ni mabuk. Sakit yang tak pernah kita rasai tuan-tuan. Tak pernah kita temui. Orang kata nak bersalin tu sakit. Oh, yang ni lagi sakit. Kita semua akan jumpa benda ni. Kan? Itu dia. Macam mana sakit? Nabi kata tuan-tuan, ibarat seorang pegang pedang yang tajam. Dia tikam kita, dia takik kita, dia rojoh kita sebanyak 300 kali. Nah, tu sakit.
Kata Nabi Allah Daud alaihissalam, wahai sahabatku, tahu tak kamu bagaimana rasa yang dikatakan sakaratul maut? Nabi Daud cakap ni di tengah padang, dia tengok kambing makan rumput. Dia kata kat sahabat dia, sakaratul maut itu laksana kambing yang disiap kulitnya hidup-hidup. Nabi Isa alaihissalam tuan-tuan duduk atas kubur, berdoa pada Allah Ta'ala dengan takbir Allah, orang yang mati itu hidup balik. Nabi Isa tanya, macam mana rasa sakit nak mati? Maka tuan-tuan kata, orang yang dah mati ni, aku dah mati 1000 tahun, tapi sakitnya aku terasa sampai sekarang. Heran tuan-tuan, kita akan bertemu kematian tak lama lagi, tapi seronok lagi, boleh gelak ketawa lagi. Kalau kita tahu apa itu sakaratul maut, kita takkan mampu nak berketawa tuan-tuan. Mati. Kemudian tu ada kubur. Yang kedua kubur. Al-khabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran, kata Nabi. Kubur dia boleh merupakan satu taman daripada taman syurga. Dia juga boleh merupakan satu jurang daripada jurang-jurang neraka. Satu hari tuan-tuan, Nabi masuk ke masjid. Nabi tengok sahabat ketawa. Nabi kata, wahai sahabat, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu nescaya banyak menangis daripada ketawa. Tahulah wahai sahabatku, sesungguhnya kubur itu hari-hari bercakap. Kubur ni tuan-tuan hari-hari bercakap dengan suara yang lantang. Tapi suara itu tak didengari oleh manusia dan jin. Lain pada manusia, jin semua dengar. Apa kubur kata? Ana baitul wahdah, ana baitul ghurbah, ana baitul turab, ana baitul dud, ana baitul ghurbah, aku ni rumah dagang. Ana baitul wahdah, aku rumah yang sunyi sepi. Ana baitul turab, aku rumah yang penuh dengan tanah. Ana baitul dud, aku rumah yang penuh dengan ulat. Wahai orang beriman, kata kubur, kamulah orang yang paling aku sayang berjalan atas muka bumi Allah Ta'ala. Kamu tengok balasan aku terlepas kamu dikebumikan. Nabi kata bila orang beriman masuk kubur tuan-tuan, kubur sambut tarhib marhaban wa ahlan. Kubur meluaskan diri dia. Bila mayat dia masuk kubur, Allah perintah malaikat tebuk satu lubang daripada syurga masuk ke dalam kubur si mayat tadi. Maka harum syurga tu dah masuk kubur si mayat tadi. Kawan ni lena sampailah tipan sangka kala hari kiamat. Tetapi kata Rasulullah, bagi orang yang fasik, yang zalim, yang kafir, bila suar saja mayat dalam kubur, kubur kata la marhaban wala ahlan. Hang bukan geng aku. Kubur serta-merta menghimpit si mayat. Nabi buat macam tu, tunjuk dengan jari. Dihimpit mayat tu. Kubur tu himpit mayat ni. Nabi tunjuk jari macam tu. Kemudian Allah lepaskan 70 ekor ular berbisa ke dalam kubur tersebut. Nabi kata, ular ni kalau dia terbit atas muka bumi hari ni, dia sembur bisa. Bumi yang kena bisa ni sampai kiamat tak tumbuh tumbuh-tumbuhan. 70 ekor ular ni akan patuk si mayat. Patuk, gigit, belit sampai kiamat tuan-tuan. Maka di hujung hadis tu Nabi kata, al-khabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur ni boleh merupakan satu taman bertaman-taman syurga untuk orang soleh. Dia juga boleh merupakan satu jurang daripada jurang-jurang neraka untuk orang kafir, fasik, zalim dan sebagainya. Ini hadis-hadis begini tuan-tuan, membawa kita bimbang, takut, membawa kita harap daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kubur, serta mati, ingat mati. Kafa bil mauti wa'izah, Nabi kata. Quran kata, dalam Quran, kafa bil mauti wa'izah,
Allah kata cukuplah kematian itu sebagai juru nasihat. Ingat mati tuan-tuan, insya-Allah kita tak terlajak jauh. Kan? Bila teringat niat nak tak elok, nak buat tak elok, kalau ditakdirkan tengah ni aku mati, fikir macam tu tak jadi. Tak jadi nak niat, nak teruskan niat kita, hajat kita yang tak elok tu, kita takkan teruskan. Kiamat memang ada syurga dan juga neraka. Neraka ni yang paling takut tuan-tuan, kekal neraka selama-lama. Ada orang beriman tapi dia fasik, masuk syurga, masuk neraka dulu, tapi akhir keluar syurga, keluar neraka, masuk syurga. Ada yang rosak akidah, mati kafir, kekal neraka selama-lamanya. Dalam kitab Minhajul Abidin ni kita akan jumpa tuan-tuan. Kita akan jumpa tak lama lagi dalam bab Aqabatul Bawa'is ni, bagaimana seorang ulama namanya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, sampai kepada dia satu hadis, manusia terakhir yang keluar daripada syurga, daripada neraka, masuk syurga, namanya Hannad. Maka Hasan Basri baca hadis tu, dia angkat tangan ke langit, ya Allah, jadikanlah aku Hannad. Terkejut anak murid dia, Tok Guru, Hannad ni masuk neraka ni berapa lama? Kata Hasan Basri, lebih baik daripada kekal neraka selama-lama. Kalau masuk neraka sampai tak keluar, bahaya tuan-tuan. Peliharalah akidah kita dengan baik, dengan selamat, insya-Allah. Itu dia. Jadi berkaitan dengan bab akhirat ni disentuh 5 perkara nanti. Mati, kubur, kiamat, syurga dan neraka. Dan barang yang pada tiap-tiap makam daripada kebinasaan. Jadi makna kata, ada yang binasa, ada yang selamat. Bagi orang yang taat dan orang yang maksiat. Orang maksiat selamatlah. Orang melakukan taat, dia akan binasa. Dan orang yang taksir dan orang yang mujtahid. Orang yang taksir, yang buat ibadat, buat halai-balai, kekurangan, buat tak cantik. Orang yang mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagialah mereka di akhirat besok. Tuan-tuan, orang yang selamat siapa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini gulungan selamat. Gulungan yang dijemput oleh Allah masuk syurga. Allah panggil dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang telah memiliki nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan Tuhan redha kepada kita, pada kamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu bersama hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam syurga. Ibarat tuan-tuan, orang yang nafsu mutmainnah ni dapat surat jemputan daripada Allah untuk masuk syurga. Baik itu perjuangan kita tuan-tuan, paling kurang kita nak, kalau boleh biarlah kita ni sebelum mati sampai kepada martabat nafsu mutmainnah. Kalau kita tak sampai martabat tu tuan-tuan, kita dalam bahaya. Sebelum mutmainnah tu ada tuan-tuan nafsu lau yang dinamakan ammaratun bisu. Lepas ammaratun bisu kita didik dia jadi elok sikit, nafsu yang dinamakan lawamah. Didik elok sikit lagi, nafsu mulhimah. Didik lagi bagi cantik, dan baru nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni apa dia? Jiwa kita tenang dalam melakukan taat.
Tenang je, mudah je. Tuan-tuan jaga pukul 4 pagi, teringat nak semayang tahajud, mudah bangun. Ambil wuduk, terus semayang. Tak gaduh, berkelahi, bergaduh, berperang hawa nafsu. Mutmainnah lah tu. Teringat nak baca Quran, buka Quran, terus boleh baca. Ada tak kat kita macam tu? Kalau tak ada, kena berjuang tuan-tuan. Kena sungguh-sungguh berjuang sampai mutmainnah. Tenang tetap hati untuk melakukan taat, mudah untuk meninggalkan maksiat. Kalau makna tuan-tuan masih lagi payah, fahamlah tuan-tuan bukan mutmainnah. Tuan-tuan mungkin makna kata masih lagi ammaratun bisu, ataupun nafsu lawamah, ataupun mulhimah. Macam mana nak dapat? Kena mengaji kitab tasawuf lah. Hadir kuliah-kuliah tasawuf. Macam mana cara nak dapat nafsu. Tuan-tuan kena ada banyak zikir untuk menyucikan hati, supaya hati tuan-tuan tenang dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas, nafsu ammaratun bisu ni dia kira cenderung ke arah kejahatan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Bila kita teringat nak buat jahat aja, fahamlah kita ni amarah, nafsu yang paling teruk. Tapi kalau kita sanggup beribadat, mengerjakan ibadat, sanggup berzikir, sungguh-sungguh merubah diri, Allah naikkan lagi kita makam yang lebih cantik yang dinamakan nafsu, iaitu nafsu lawamah. Lawamah ni kritik. Kita tengok kita tak betul, kita kritik diri kita. Kritik, kita tak semayang, kita tak puasa, kita tak baca Quran, kita buat maksiat, kita salahkan diri kita. Tapi kita belum mampu lagi tuan-tuan untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan taat. Itu namanya nafsu lawamah. Kalau tuan-tuan istiqamah berzikir, buat ibadat sungguh-sungguh, Allah angkat tinggi lagi, naik makam nafsu yang dipanggil mulhimah. Tuan-tuan dah dapat ilham untuk buat taat, dapat ilham untuk meninggalkan maksiat. Tetapi tuan-tuan masih lagi riak, ujub, takabur, hasad, dengki masih ada. Sehinggalah tuan-tuan istiqamah ibadat, berzikir, mengerjakan ibadat, mengaji, menuntut, minta bimbingan guru mursyid, Allah angkat tuan-tuan sampai mutmainnah. Allah maja'al khaira ayyamina yauma nalqa wa anta radin anna. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hari-hari yang baik untuk aku. Hari aku bertemu Engkau, ya Allah. Hari aku bertemu Engkau dalam keadaan Engkau redha aku. Kita minta kita mati berjumpa Tuhan dalam keadaan Tuhan redha. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah redha kita, dia jemput kita masuk syurga. Inilah perjuangan kita tuan-tuan, membebaskan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan ibadat, banyakkan bertaubat, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan zikrullah. Bukan masa dah tuan-tuan, zaman ni zaman huru-hara ni. Badiru bil a'mal kaqita'il laili muslim yusbihu rajulu mu'min wa yumsi kafir wa yamsi mu'min wa yusbihu kafir yabi'u dinahu aradin minad dunya. Segera Allah, Nabi kata, buat amal sebelum datang pada kamu fitnah yang diibaratkan malam yang amat gelap. Ketika itu berpagi-pagi orang Islam beriman, petang-petang dia kafir, petang-petang beriman, pagi-pagi dia kafir. Mereka sanggup jual agama mereka untuk dapat habuan-habuan dunia yang sedikit. Inilah masa yang tuan-tuan yang amat mencabar untuk kita semua. Banyakkan ibadat, kesian diri kita tuan-tuan. Itu dia. Baik, ada 5 perkara berkaitan dengan akhirat ni akan dibincang oleh Imam Ghazali: mati, kubur, kiamat, syurga dan neraka. Ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, adapun mati. Mati ni tuan-tuan, ada orang mati yang husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ada mati baik, ada mati jahat. Kita nak mati baik, husnul khatimah.
Kalau kita nak mati baik, hidup dalam baik. Alaiha nahya wa alaiha namut. Atasnya kamu hidup, atasnya kamu mati. Kita tak boleh mengharapkan mati yang baik sedangkan kita hidup dalam jahat. Dia tak mau dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya, kalimatu haq, alaiha nahya wa alaiha namut. Atasnya kami hidup, atasnya kamu mati. Tuan-tuan nak mati dalam kalimah la ilaha illallah, hiduplah di atas kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan boleh tengok kalau orang baik-baik mati, tuan-tuan ziarah tengok. Orang yang kaki masjid, kaki mengaji, orang yang suka sedekah, bila dia mati tuan-tuan pergi ziarah. Tuan-tuan tengok muka dia tersenyum, dahi dia berpeluh. Betul tuan-tuan, pergilah ziarah tengok. Kita boleh tengok pada zahir mayat dia tu kan. Itu dia. Jadi ada pun orang mati, maka aku sebut padanya hal dua orang laki-laki. Jadi Imam Ghazali nak sebut bab mati ni ada dua orang laki-laki. Seorang mati husnul khatimah, seorang lagi mati su'ul khatimah. Kita tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu. Kadang-kadang pagi itu panas terik. Bila mai petang dia hujan tuan-tuan. Kadang-kadang pagi-pagi hujan, mai petang-petang panas pula. Kadang-kadang seorang tu tuan-tuan peringkat awal bagus, bila nak mati dia buat mengarut pun ada juga. Tengok orang muda-muda jahat bergaming, mai nak mati jadi bagus pun ada juga. Jadi kita nak jadi orang istiqamah dalam melakukan taat. Mudah-mudahan kita baik daripada awal sampai akhir, insya-Allah. Jadi Imam Ghazali nak sebut dua laki-laki ni. Barang yang diriwayat daripada Ibnu Syubrumah. Ibnu Syubrumah meriwayatkan bahawa sebenarnya berkata ia, aku masuk serta Sya'bi atas seorang laki-laki yang sakit. Ceritanya Ibnu Syubrumah dengan Sya'bi dia pergi ziarah orang sakit. Ziarah aku akan dia kata, dan ia bagi barang yang ada dengan dia daripada sakitnya. Jadi Ibnu Syubrumah dengan Sya'bi pergi melawat orang sakit. Biasalah orang sakit dalam keadaan sakit, tentang sakit kan. Adalah orang teman itu begini. Ya. Ziarah aku akan dia dan ia bagi barang yang ada dengan dia daripada sakitnya. Dan padanya ada seorang lelaki yang mentalqinkan dia. Aku tengok di sisi orang sakit tu ada seorang duk talqin, duk ajar dia mengucap dua kalimah syahadah. Memang disuruh. Kalau kita makna kata orang nak mati, kita duduk sebelah dia kan. Kita talqinkan dia, ajar dia kan. Laqinu, talqinkan orang nak mati ni dengan kalimah la ilaha illallah. Man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir kalimahnya la ilaha illallah, insya-Allah masuk syurga. Tolong orang nak mati ni kita ajar dia mengucap. Ibnu Syubrumah kata, aku dengan Sya'bi pergi ziarah orang sakit. Aku tengok tepi dia tu ada seorang duk mengajar dia, talqinkan dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia kata apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajak. Ya. Maka kata Sya'bi, Ibnu Syubrumah kata, kawan dia Sya'bi ni kata apa? Perlahankan dengan dia, cakap pelan-pelan, talqin jangan kuat-kuat, pelan-pelan, bagi dia dengar sudah. Maka berkata ia,
bahawa talqin kamu atau tiada talqin dengan dia, bahwasanya aku tiada, aku tinggal akan dia. Jadi kawan sakit kata apa? Kamu talqin ke aku, tak talqin ke aku takkan tinggal kalimah la ilaha illallah. Tengok dia istiqamah dia tu. Kamu talqin ke, kamu tak talqin ke, kata orang yang sakit ni, aku tetap dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Kamu talqin ke, tak ke, aku tetap berpegang di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian membaca ia. Ni yang special ni. Kita nak ajak dia mati, dia ajak kita pula. Aduh. Dia kata apa? Wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Firman Allah Subhanahu wa taala. Dia baca ayat Quran tu. Wa alzamahum, maka lazimkan atas kamu mereka itu kalimat taqwa, iaitu kalimah taqwa. Kalimah la ilaha illallah disebut kalimah taqwa, ataupun kalimatut thayyibah, kalimah yang baik. Disebut macam-macam kalimah. Dua kalimah syahadah pun dia juga, kalimah taqwa pun dia juga. Itu dia. Telah kami lazimkan mereka itu kalimat taqwa, kalimah la ilaha illallah, wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Adalah kalimah itu hak bagi mereka itu dan ahli mereka itu. Maknanya mereka dah sebati dengan kalimah la ilaha illallah ketika hidup mereka. Tu yang kita duk baca selalu tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haq. Inilah kalimah yang sebenar. Alaiha nahya wa alaiha namut. Atasnya kami hidup, atasnya kami mati. Wa alaiha wa biha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin wa birahmatillahi wa karami. Atas kalimah inilah kami akan dibangkitkan besok di akhirat. Aman daripada huru-hara. Jadi bukan masa nak mati dia ucap, dia hidup dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu dah sebati dengan jiwa dia, dengan tindak tanduk dan pergerakan dia. Apa itu la ilaha illallah? Pertama, mengisbatkan zat Allah. Yang kedua, mengisbatkan sifat Allah. Ketiga, mengisbatkan perbuatan af'alullah. Dan ketiga, keempat, mengisbatkan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut la ilaha illallah, memang dia sungguh-sungguh bertuhankan Allah, menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Bila disebut Muhammadur Rasulullah, dia sungguh-sungguh bernabikan Muhammad. Ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa Nabi suruh, semua dia buat. Apa Nabi larang, dia tinggal. Itulah hak-hak la ilaha illallah ditunaikan. Hingga menjadi pakaian dia, cara hidup di dunia dia ni. Tu wa alzamahum kalimatat taqwa. Itu dia. Telah kami lazimkan atas mereka dengan kalimah taqwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Kalimah ni hak bagi mereka. Memang kami bagi kat mereka dan juga keluarga-keluarga mereka. Itu dia. Maka kata Sya'bi, alhamdulillah. Bila suruh dia mengucap, dia kata, hang suruh ke, tak suruh ke, kamu ajar ke, tak ajar, aku tetap dengan kalimah la ilaha illallah. Apa kata Sya'bi? Alhamdulillah. Itu dia. Tuhan yang melepaskan taulan kami. Allah lah yang melepaskan dia daripada segala sengsara. Siapa akhir kalam dia la ilaha illallah, insya-Allah dia terlepas daripada segala azab sengsara di akhirat nanti. Itu yang pertama. Mati dalam keadaan
husnul khatimah, boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Kita pun nak macam itulah mudah-mudahan. Ingat saya pernah beritahu tuan-tuan dulu, antara yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika kita sakit, baca 4 kalimah tu. Saya ulang balik. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd. La ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Ingat jangan lupa tu. Baca, selalu baca. Bila kita sakit, kita baca tuan-tuan. Nabi kata insya-Allah dia tak disentuh di api neraka, insya-Allah. Bacalah tuan-tuan banyak-banyak. Saya ulang balik. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Boleh? InsyaAllah insyaAllah. Jangan tinggal. Nabi sebut ni, Nabi cakap betul tuan-tuan. Itu dia. Bukan cakap saja, kita tunaikanlah. Bila kita mengaku la ilaha illallah tu, kita memang bertuhankan Allah lah. Saya sebut Muhammad Rasulullah tu memang berasulkan Nabi Muhammad. Bila kita sebut, kita kata bahawasanya wallahu akbar, memang kita mengagungkan Allah. Kita sebut wahdahu la syarikalah, kita tak syirikkan Allah, kita esakan Tuhan. Lahul mulku wa lahul hamd, kita memang mengakui kebesaran keagungan Allah sebagai pemerintah dunia dan akhirat. La haula wala, memang kita tahu kita tak ada daya upaya, kita cuma mengharapkan belas kasihan Allah menolong dan membantu kita. Mudah-mudahan kita dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik, insya-Allah. Harap-harap macam itulah tuan-tuan. Baik, laki-laki yang kedua. Barang diriwayatkan bahawa tilmiz ni anak murid, pelajar, bagi Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Fudail ibn Iyad orang ahli sufi hebat. Dia ada seorang tilmiz, seorang anak murid yang mengaji dengan dia. Hadir ia akan dia wafat. Bila anak murid ni sakit nak mati, Fudail ibn Iyad pergi ziarah anak murid dia. Tok guru pergi ziarah anak murid dengan anak murid sakit nak mati, pergi ziarah. Maka masuk atasnya Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, masuk pergi dekat anak murid dia dan duduk pada kepalanya, duduk ujung kepala anak murid dia, dan dibaca surah Yasin. Elok sangat bila kawan nak mati kita baca surah Yasin. Baca elok. Jangan pula kita baca tak betul, baca bagi betul. Tajwid dia, makhraj dia, baca bagi elok. Jangan jadi macam setengah tu yang nak mati ni tok guru tajwid. Dia mengajak orang baca Quran. Tiba-tiba orang yang baca di Quran tak betul, dia nak teruk, dia pun sakit. Baca elok. Baca Yasin elok sangat. Maka berkata ia, kata Fudail bin Iyad kepada anak murid dia. Maka berkata ia anak murid dia. Bila Fudail baca Yasin, anak murid dia kata dekat tok guru dia, "Hai ustaz, jangan engkau baca akan surah ini." Sudah. Fudail bin Iyad bila dengar anak murid dia sakit nak mati, dia pergi ziarah. Dia pergi ziarah, duduk ujung kepala, baca Yasin. Bila dia baca Yasin, anak murid dia yang sakit ni tak bagi tok guru baca Yasin. Jangan baca, tak usah baca. Kacau tuan-tuan. Jangan kamu baca akan surah ini. Dia tak bagi tok guru dia baca surah Yasin kat dia. Maka diam Fudail. Fudail sengak. Dia tak bagi baca, Fudail diam. Kemudian ia
talkinkan. Dia kata, la ilaha illallah. Bila ada anak murid dia tak bagi tok guru baca Yasin, Fudail diam. Kemudian dia talqin ke telinga anak murid dia, kata olehmu, la ilaha illallah. Maka berkata ia anak murid ni, tiada aku berkata akan dia, aku tak mahu kata lagu tu. Sudah. Tok guru talqin anak murid dia, suruh baca kata la ilaha illallah. Anak murid dia kata, aku tak mahu kata macam tu. Dia tak mahu kata la ilaha illallah. Sedangkan dia seorang penuntut ilmu, takkan tak jumpa hadis Nabi, man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir kalam dia la ilaha illallah, masuk syurga. Tok guru nak tolong anak murid, suruh baca la ilaha illallah, anak murid tak mahu. Apa dia jadi ni? Tiada aku berkata akan dia, kerana bahawasanya aku lepas daripadanya. Aku melepaskan diri aku daripada kalimah la ilaha illallah. Aduh. Terkejut tu, tok guru pun terkejut tu. Nak murid jadi lagu tu. Dan mati ia di atas yang demikian itu. Mati tak mengucap dua kalimah syahadah. Mati dalam keadaan tak mau mengucap. Disuruh mengucap, tak mau mengucap. Aduh. Maka masuk Fudail pada tempatnya. Dan jadi ia duduk menangis 40 hari. Sedihlah Fudail bin Iyad, anak murid dia, yang dia didik mengaji agama, buat ibadat, tiba-tiba main nak mati, ajak mengucap, tak mau mengucap. Fudail amat duka cita. Dia masuk bilik suluk dia 40 hari bermunajat kepada Allah Ta'ala. Tiada keluar ia daripada rumahnya 40 hari tak keluar rumah. Kurungkan diri. Kurung diri kerana terlampau duka cita dan sedih di atas kematian anak muridnya, tak boleh mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian melihat akan dia dalam tidurnya. Pada satu hari ketika suluknya dalam 40 hari itu, dia terlena, dalam tidurnya dia nampak anak murid dia. Padahal ia dihela dengan dia ke neraka, kepada jahanam. Dia nampak anak murid dia sedang diheret oleh malaikat masuk, dicampak dalam neraka jahanam. Maka berkata Fudail, dengan apa suatu yang ditinggalkan di kau Allah, makrifah ni daripadamu, hambat apa? Sampai macam ni Allah cabut makrifatullah, cabut iman daripada dada kamu. Kamu buat apa? Tanya Fudail kepada anak murid dia. Dan adalah kamu, aku diketahui daripada tilmizku. Hang ni nak murid aku. Aku didik kamu dengan didikan iman, tauhid, kitab. Macam mana jadi macam ni? Maka kata anak murid dia, dengan 3 perkara. Aku mati tak boleh mengucap sebab aku buat 3 benda. Janganlah tuan-tuan buat benda-benda macam ni. Pertama, mengadu-ngadu. Dia suka mengadu, suka acum kat tok guru. Orang ni tak betul, orang ni tak betul, dia seorang betul. Pelajar-pelajar lain semua buruk. Ni tak kena, nu tak kena, dia seorang yang kena. Dia suka jadi batu api. Jaga baik-baik batu api, bagi orang bergaduh, bagi orang benci kat orang seseorang yang lain. Takut mati tak mengucap. Itu dia. Maka bahwasanya aku berkata bagi tulanku, menyalahi barang yang aku kata bagimu. Aku kata kat kawan lain daripada apa yang aku kata kat engkau Tok Guru. Orang ni lagu ni aku cerita macam ni, nak bagi Tok Guru benci kat orang, sayang kat dia.
Ni dalam pondok pun ada jenis macam tu. Jadi kita ni kita dengar boleh lah. Percaya tengok dululah. Ada juga yang suka memburuk-burukkan pelajar lain tu. Dia nak angkat diri dia, dia burukkan orang lain. Kepada tok guru dia, pada Fudhal Ibn Iyad. Duduk dalam pondok pun hantu ada, setan ada juga. Suka pelagakan orang. Aku buat jenis macam tu. Ya. Keduanya, dengki dan hasad. Tolangku, aku hasad dan dengki. Mungkin pelajar-pelajar ni dia lebih ilmu dia boleh dapat. Ramai-ramai mengaji bukan semua pandai. Ada yang cepat dapat, ada yang lambat dapat. Tapi aku ni dengki dekat kawan-kawan yang dapat ilmu ni, aku dengki. Orang yang disayangi oleh Tok Guru, dia dengki. Orang yang Tok Guru bagi amanah, dia dengki. Jadi kita jangan ada sifat dengki. Dengki-dengki, takut mati, tak mengucap 2 kalimah syahadah. 2. Ketiga adalah bagiku penyakit, maka aku datang kepada tabib, maka aku bertanya akan dia daripadanya. Maka berkata ia, minum tiap-tiap tahun 1 khadah semangkuk daripada khamar, maka tiada engkau perbuat, tinggal bagimu penyakit, maka aku minum akan dia. Yang ketiga adalah bagiku penyakit, aku ni sakit, Tok Guru aku sakit, aku datang kepada tabib, aku jumpa doktor ke apa tak kira lah, tabib lah. Maka aku bertanya akan dia daripadanya. Aku tanya, aku ni sakit macam ni, aku nak macam mana, nak makan apa, minum apa. Maka berkata ia doktor tu, minum tiap-tiap tahun 1 khadah, yakni 1 mangkuk. Penyakit hang ni takkan hilang, melainkan kamu makan setahun semangkuk, mangkuk arak. Minum arak semangkuk setahun tuan-tuan, mati tak mengucap. Bayangkan, dinner dia, breakfast dia arak, lunch dia arak, pagi-pagi breakfast dia arak. Aduh, minum arak setahun semangkuk, mati tak mengucap. Bayangkan kalau hidup dia hari-hari arak memanjang. Tuan-tuan bayanglah. Anak murid Fudhal Ibn Iyad makan arak, minum arak tiap-tiap tahun 1 khadah semangkuk daripada khamar, daripada arak. Doktor kata, maka tiada engkau perbuat, tinggal bagimu penyakit. Kalau hang tak buat macam tu, penyakit tak mau hilang. Dia percaya kat doktor. Dia pun minum arak setahun semangkuk, maka mati tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Saya ulang balik, ada 3. Dia suka mengadu-ngadu, mengacum, batu api. Yang kedua, sifat hasad dengki. Yang ketiga, minum arak setahun sekali. 3 amalan ni kita buat, dibimbangi, kita mati tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Jaga baik-baik. Kami berlindung dengan Allah daripada murkanya yang tiada kuasa bagi kita dengan dia. Minta berlindung kepada Allah daripada kemurkaan Allah. Dengan kemurkaan Allah ni tak mampu kita hadapi tuan-tuan. Sebab itu perkara yang boleh membawa kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, kita jauhi. Buatlah amalan-amalan yang boleh membawa kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Boleh tak? InsyaAllah. Cukuplah hak tu kot. Kita sambungkan datang. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقى وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.